Salam sejahtera dan salam serak kesayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, umat Islam diseru untuk menghayati kandungan kitab suci Al-Quran sebagai panduan dan pedoman dalam kehidupan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, ummah yang berkualiti dapat dilahirkan jika umat Islam berpegang teguh dan berpandukan dengan ajaran dan panduan di dalam Al-Quran. Itulah sebenarnya kini itu kita kena banyak mengkaji, kena banyak membaca dan cuba mengamalkan. InsyaAllah kita akan dapat panduan dan kita akan dapat rahmah taufik dan hidayah serta pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sebagai pegangan kita kalau kita nak ada umat yang berkualiti, kalau kita nak selamat kehidupan dunia dan akhirat, si dapat nisi kita kena pegang pada Al-Quran, kita kena memahami Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Dan panduannya sudah pasti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian ujian tilawah Al-Quran dan hafazan peringkat Dewan Undangan Negeri Dun Satok di sini pada Jumaat. Jelasnya lagi pada zaman yang mencabar kini, sudah pasti cabaran yang mendatang untuk semua umat begitu besar sekali. Apatah lagi kena itu dalam zaman yang serba mencabar. Sudah pasti cabaran-cabaran yang mendatang untuk kita pun, untuk keluarga kita, anak-anak kita begitu besar sekali. Dan kalau kita asyik berpegang pada landasan agama, jadi kita khawatiri nanti ummah kita akan terpesong. Sebab ialah saya kira apa yang patut kita laksanakan dengan program sebegini rupa, bukan saja sekadar kita mendengar bacaan Al-Quran, mendapat kita amati bacaan Al-Qurannya dengan kita mengikuti terjemahannya. Dan dengan terjemahan, semoga pemahaman kita pada Al-Qurannya akan lebih baik. Dan itulah sebenarnya yang akan menjadi panduan kita dalam kehidupan. Seramai 9 qari dan 7 qari'ah menyertai tilawah Al-Quran manakala 7 peserta bagi kategori 1 berumur 7 hingga 12 tahun serta 7 peserta kategori 2 berumur 13 hingga 17 tahun menyertai hafazan dalam majlis tersebut. Laporan seterusnya, beberapa projek telah dikenal pasti untuk dilaksanakan di Kampung Selalang di sini dengan kerjasama Pejabat Daerah Serikir dan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Negeri Sarawak. Antara projek berkenaan adalah naik taraf jeti kampung, naik taraf sistem peparitan dan pembinaan Dewan Masjid Al-Ansar Kampung Selalang. Pada Jumaat, Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talib Saleh telah melakukan lawatan kerja bagi mendengar taklimat berkaitan projek yang bakal dilaksanakan tersebut. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang itu turut mengambil peluang beramal mesra dengan penduduk bagi mendengar keluhan mereka berkaitan isu-isu kampung yang masih belum diselesaikan. Sebelum itu, beliau juga turut mengadakan lawatan ke kawasan Kerubung bersama tuai-tuai rumah bagi melihat sendiri projek pembinaan jalan perkuburan kaum Iban yang telah siap. Projek jalan simen sepanjang 200 meter bernilai RM200,000 yang telah siap pada Februari 2023 akan memudahkan proses pengkebumian masyarakat Iban di sekitar Kerubung dan Kerapa. Ke paparan berikut, Kerajaan Sarawak melalui Unit Integriti dan Ombudsman Sarawak Union terus komited membudayakan amalan integriti di kalangan masyarakat negeri ini. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman Datuk Dr. Juana Jaya berkata, jelajah integriti yang dilaksanakan sejak 5 tahun lalu adalah untuk memastikan masyarakat di peringkat akar umbi turut mempraktikkan amalan integriti. Tegasnya, inisiatif ini akan memberi kesedaran tentang peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan projek-projek yang sedang dilaksanakan di kampung atau di kawasan mereka. Kita punya keyakinan pihak JKK, pihak masyarakat akar umbi, ya, mereka adalah mata dan telinga yang terbaik yang dapat memastikan ya, perjalanan setiap projek itu berjalan mengikut ya, spesifikasi yang telah ditentukan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas Majlis Perasmian Jelajah Integriti Siri 1 2023 bahagian Kuching di sini pada Jumaat. Sementara itu, beliau memberitahu agensi kerajaan mempunyai limitasi daripada sudut kaki tangan dan masa untuk memantau projek-projek berkenaan. Kerajaan Sarawak terbuka untuk menerima apa saja pandangan, kritikan daripada masyarakat dan terlebih lagi cadangan-cadangan yang konstruktif bagi memastikan pembangunan ya, berjalan mengikut spesifikasi yang dikehendaki oleh peraturan sedia ada.
Terdahulu ketika berucap, Datuk Juanda memberitahu seramai 166 pegawai integriti bertauliah atau Certified Integrity Officer CEIO ditempatkan di Kementerian, Jabatan Pentadbiran, bahagian badan-badan berkanun serta syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi memastikan budaya integriti ini dilaksanakan. Manakala di Miri, sebanyak RM3,000 telah disumbangkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon 6 yang meliputi kawasan Miri, Lopeng, Lutong, Batunyah dan Marudi. Sumbangan tersebut disalurkan oleh Adun Pujut merangkap Datuk Bandar Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang sebagai tanda sokongan kepada penganjuran pertandingan kawat kecekapan ujian kemahiran taktikal kebombaan UKTK. Saya bersetuju untuk mengemban ringgit Malaysia 3,000 kepada pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon 6 sebagai tanda sokongan kepada program pertandingan kawat kecekapan UKTK bagi tahun ini. Diharapkan program pertandingan UKTK ini akan menjadi acara tahunan bagi meningkatkan tahap kecergasan dan kecekapan pegawai bomba dan bagi pelibatan bomba komuniti pula. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis penangguhan dan penutupan pertandingan kawat kecekapan UKTK dan kursus asas keselamatan kebakaran bomba komuniti Majlis Bandaraya Miri peringkat JBPM Zon 6 Sarawak tahun 2023 di sini pada Khamis. Dalam pada itu, Adam turut merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada setiap pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam memastikan program tersebut berjaya dilaksanakan. Di Meradong pula, setiap agensi kerajaan telah menyediakan laporan mengenai beberapa kawasan yang telah mengalami banjir dan tanah runtuh di daerah Meradong. Menurut Adun Meradong, Datuk Ding Kwong Hin, bantuan bencana telah mula diagihkan oleh Jabatan Kebajikan Daerah Meradong. Selain itu, katanya, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta Jabatan Bomba dan Penyelamat juga turut membantu dalam membuat rondaan dan pemantauan di kawasan yang mudah berlaku banjir dan tanah runtuh. Beliau berkata demikian dalam mesyuarat bencana daerah Meradong di sini pada Khamis. Datuk Ding kemudiannya melawat ke beberapa kawasan terjejas dan mendapati terdapat harta benda yang mengalami kerosakan teruk. Sehubungan itu, beliau bersetuju menyumbangkan lampu solar kepada rumah Michael Jalan KJD, Bintango yang terputus bekalan elektrik kerana meter elektrik rosak akibat banjir. Selanjutnya, kecederaan melecur kekal diberikan keutamaan rawatan oleh pasukan pembedahan plastik di Hospital Umum Sarawak HUS. Pengarah Hospital Umum Sarawak HUS Dr. Ngian Hee Ung memberitahu projek pendaftaran melecur Sarawak telah dimulakan dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak pada September 2022. For information as well, there is this Sarawak Burn Registry has already been initiated by the Sarawak General Hospital team in collaboration with the State Health Department, the ICT team. So there is this registry that has been developed so that there's to have systematic ways of data collection. So that from the data collected, then we have some understanding on the epidemiology and also the some of the etiology of the burn injury. And from there, of course, it will lead to being able to better resource allocation and the distribution of the resources. I believe that they will ease and help also the decision for the national level, also in how to actually distribute the limited resources that we always have. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian simposium Pembedahan Plastik Borneo 2023 di sebuah hotel di sini pada Jumaat. Dr. Ngian menambah, pada masa ini HUS hanya mempunyai 4 pakar pembedahan plastik tetapi perkhidmatan itu semakin berkembang. Ujar beliau, pakar pembedahan plastik dari HUS juga melawat ke Pusat Jantung Sarawak, Sri Aman Sibu Miri, Bintulu, Kapit dan kawasan-kawasan luar bandar dan pedalaman yang lain.
Dedahnya dalam tahun 2022, seramai 1,512 pesakit telah dirawat dan sejumlah 390 pembedahan telah dilakukan oleh pakar pembedahan plastik melawat. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebab Fakta, salam UKAS.